Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum, salam hormat, selamat berhujung minggu kepada anda. Terima kasih kerana memilih untuk memulakan hujung minggu anda dengan bersiaran bersama kami dalam Grandstand. Selamat pagi Malaysia, teguh kita menang bersama. Sudah pastinya hari ini Hani, banyak perkongsian yang akan kita bawakan kepada anda. Selain anda boleh menyaksikan kami secara langsung melalui saluran berita RTM MyView 123, saluran TV1 dan juga aplikasi RTM Klik. Anda juga boleh menghantar komen apa aktiviti anda, dah sarapan ke belum, kalau dah sarapan apa pagi ni, hantar komen anda di Selamat Pagi Malaysia Nadi Seri Pagi, laman Facebook kami, dan insyaAllah dalam 3 jam ini kita akan baca komen-komen anda nanti. Ya betul, okey. Dan yang paling utama juga komen-komen dan juga soalan yang boleh anda sertakan melalui ruang komen tersebut yang akan boleh kita ajukan kepada tetamu-tetamu yang kita jemput untuk siaran kita pada hari ini. Dan yang keutamaan adalah sewaktu kita bercakap tentang kesihatan mental. Jadi anda boleh hubungi kami nanti 0322829841. Ini tu taliannya untuk anda hubungi nanti. Dan seperti biasa permulaan bagi Grandstand Selamat Pagi Malaysia kita nak bawakan. Ini memang kalau hari-hari memang kita war-warkan, saban hari kita akan terima statistik ini. Tetapi sekarang apabila kita melihat kepada kes baru yang nampaknya semakin naik beberapa hari, tapi bukan itu sebenarnya soalnya. Sebab kalau kita tahu faktanya berkaitan dengan ujian saringan besar-besaran yang dilakukan bagi beberapa mukim di Selangor dan juga lokaliti di ibu negara yang menyebabkan ada jumlah kes positif yang tinggi. Selagi ujian saringan itu dibuat, maka akan kita lihat dan kita terzahir menerusi kes baru dicatatkan. Tapi di sebalik jumlah ini, apa yang paling utama kita lihat adalah berkaitan dengan kes baru ke kategori 1, 2, 3 dan 4 dan 5. Kalau anda lihat ya, di segi pattern dan juga coraknya, kategori 1 dan 2 yang mencatatkan jumlah kes baru yang tertinggi. Nak dibandingkan 3, 4 dan 5. Itulah orang kata keberkesanan apabila kita sama-sama mengambil vaksin, mana kita akan lebih kepada kalau dijangkiti itu possibility ataupun kewajaran dan kebarangkalian yang boleh berlaku, mana kategori 1 dan kedua saja, tiada gejala dan juga gejala ringan saja yang akan dialami bagi mereka yang telah pun mendapatkan vaksin. Betul Tuhan ni. Dan kalau kita lihat daripada 12,541 kes yang direkodkan semalam, kita sebenarnya perlu melihat situasi semasa COVID-19 dalam negara pada konteks yang berlainan, pada konteks yang lebih relevan, iaitu daripada jumlah keseluruhan kes COVID-19 semalam, 98.5% adalah bagi pesakit kategori 1 dan 2 dan hanya 0.4% bagi kategori 4, 0.4% bagi kategori 5, mana 0.7% bagi kategori 3. Dan ini merupakan seperti yang Hani nyatakan tadi, memperlihatkan keberkesanan vaksinasi dalam negara. Dan Hani, kalau boleh kita bagikan contoh perbandingan dengan negara luar, kita lihat di United Kingdom misalnya, dalam 80% individu yang telah melengkapkan vaksinasi dalam negara mereka, kes harian mereka dalam tempoh 7 hari ini adalah 35,000 kes. Namun dalam 35,000 kes tersebut, data menunjukkan bahawa pengurangan kadar pesakit bagi kategori 3 hingga 5 dan juga kadar kematian di United Kingdom. Dan ini membolehkan United Kingdom membuka semula ekonomi dan juga sektor sosial di sebalik kes harian masih lagi berada pada tahap tinggi. Ya, dan kalau ada kes-kes yang berlaku, kebanyakan juga berlaku daripada orang luar sebenarnya, bukan daripada kalangan penduduk tempatan itu sendiri. Tetapi yang paling utama adalah kita ingin mengurangkan gejala, bagi keseriusan gejala 3, 4 dan 5. Kerana itulah kita sarankan pada anda, belum lagi kata sebagai satu paksaan, tapi mengharapkan anda bekerjasama dalam memastikan kita mendapat imuniti kelompok, dan sekurang-kurangnya 80% kalau dapat lebih, Alhamdulillah. Kalau sekiranya semuanya berbuat demikian dan proses bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan pun nampaknya Alhamdulillah berjalan lancar, hari-hari mencatatkan kata jumlah yang tinggi saban hari bagi mereka yang telah mendapatkan dos yang pertama dan juga dos yang kedua. Tahniah diucapkan kepada anda yang telah menjalankan tanggungjawab anda demi kemaslahatan kita bersama. Dari segi graf yang kita tengok ini, nampak jumlah yang paling tinggi adalah untuk kategori 1 dan 2. Ini sebenarnya figure maklumat informasi statistik yang perlu kita perhalusi berdasarkan pada kes-kes harian kita tengok. Sekarang
Kita jangan streskan, tertekan disebabkan jumlah harian yang tinggi. Betul. Tapi ini yang perlu kita perhalusi sebenarnya. Seperti yang kita sedia maklum, dalam Pelan Pemulihan Negara, salah satu daripada nilai ambang indikator utama untuk kita beralih daripada fasa pertama ke fasa kedua adalah berkenaan kapasiti sistem kesihatan awam dari sudut penggunaan katil di ICU. Dan kalau kita lihat 98.5% daripada individu yang dijangkiti COVID-19 semalam adalah bagi kategori 1 dan 2, ianya tidak menjejaskan sistem kesihatan awam kerana mereka dibenarkan menjalankan kuarantin kendiri di rumah. Ya, betul. Dan ini antara info ataupun info penting yang perlu anda ketahui bila adanya varian Delta ini berada bukan sahaja di Malaysia, malah di seluruh dunia, mana varian Delta ini merupakan variant of concern, VOC paling dominan di seluruh dunia dan paling bahaya. Dan simptom-simptom baru yang perlu diperhatikan adalah sakit kepala berpanjangan, keletihan dan kelesuan, hidung berair dan tersumbat dan juga muntah. Dan ini merupakan infografik yang telah pun disediakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini merupakan fakta yang anda kena tahu, dan jika terdapat simptom tersebut boleh lakukan ujian swab COVID-19. Kita sama-sama putuskan rantaian COVID-19. Betul Tuhan ni. Kalau kita lihat yang dikongsikan oleh Ketua Pengarah Kesihatan baru-baru ini, kalau virus biasa kadar keboleh jangkitannya adalah 2 sehingga 3 R0 ataupun bagi varian Delta ataupun varian concern yang berada dalam negara kita, kadar keboleh jangkitannya adalah 5 sehingga 8. Maksudnya di sini dalam 100 individu yang dijangkiti COVID-19, ianya boleh menjangkiti 500 sehingga 800 individu yang lain. Itu bahayanya variant of concern ini. Betul. Bila tak ada gejala, tak ada simptom, itu sebenarnya yang paling bahaya. Jadi kerana itulah kita menggalakkan untuk terus melaksanakan pengawalan kediri yang tahap yang paling tinggi. Tak kira di mana jua anda berada, bawa barang dari luar, pastikan anda cuci sanitizer dan sebagainya sebelum anda menggunakan peralatan ataupun apa saja yang anda bawa dari luar. Dan ini juga antara perkongsian kita ingin bawakan, mana seperti mana kita sedia maklum, kerajaan telah pun menamatkan PKPD di 34 mukim di Selangor bermula tengah malam tadi, dan pengumuman itu menyaksikan Selangor kembali ke fasa 1 Pelan Pemulihan Negara PPN, dan orang ramai masih perlu mematuhi SOP seperti yang ditetapkan dalam fasa berkenaan. Ini anda SOP-nya, tiada rentas negeri dan daerah bagi semua individu termasuk suami isteri jarak jauh tanpa kebenaran, hanya 2 orang dalam kereta untuk beli barang keperluan untuk perjalanan perubatan, 2 orang dan pesakit dibenarkan. Perjalanan tidak boleh melebihi 10 km dari rumah, hanya keluar untuk membeli barang keperluan harian, bekalan perubatan atau untuk penjagaan kesihatan. Okey, tiada perintah berkurung tetapi dinasihatkan supaya tidak keluar selepas pukul 8 malam. Okey, dan kalau nak dapatkan perkara-perkara ini, ada juga yang tanya boleh jogging tak? Hanya jogging dan latihan yang dibenarkan di kawasan terbuka di sekitar kawasan perumahan dari pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Untuk protokol kesihatan umum dan juga SOP ini, anda boleh merujuk kepada portal MKN. Okey, baik. Dan seterusnya, di sebalik penambatan 34 mukim, iaitu penambatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan, ini merupakan antara lokaliti di negeri Selangor yang akan dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bermula 18 Julai sehingga 31 Julai nanti, iaitu antaranya Damai Apartment, PJS 8, Jalan Pandan Indah, Jalan Batu Nilam, Bandar Bukit Tinggi Kelang dan juga Taman Samudra Gombak. Ya, dan satu perkara yang kita sering dan sekarang dinantikan bagi mereka yang telah pun mendapatkan vaksin adalah kelonggaran bagi penerima lengkap vaksin COVID-19 dipertimbangkan. Itu kata Perdana Menteri baru-baru ini. Dan dalam kita mengalami situasi ini, kita tak nafikan juga kerajaan sentiasa juga membantu dalam pelbagai sudut, dan antaranya di mana 4,027 sudah mohon bakul prihatin negara yang telah pun dilancarkan, mana tak sampai 24 jam sebanyak jumlah itu telah pun diterima daripada orang ramai sebaik saja program bakul prihatin negara ini dilancarkan. Sebenarnya kalau anda ingin mendapatkan bantuan ini, ada caranya, mana kita boleh lihat faktanya, mana anda boleh hubungi bilik gerakan JKM yang terdapat di 108 daerah di seluruh negara, dan boleh hubungi talian kasih di 15999 atau WhatsApp permohonan ke 0192615999 atau boleh kemukakan permohonan anda melalui media sosial rasmi iaitu Facebook, Twitter dan Instagram Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga JKM. Antara perkembangan yang menarik pada hari ini ialah bagaimana usaha kerajaan untuk meningkatkan kapasiti pemberian vaksin kepada warga emas misalnya, iaitu berkenaan warga emas dibenarkan untuk walk-in bagi yang tidak menerima janji temu bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dan ini merupakan satu
satu perkembangan yang akan kita sampaikan kepada anda sebentar saja lagi dalam segmen vaksinasi warga emas secara walk-in memberi perlindungan menyeluruh. Itu semuanya sebentar saja lagi, tapi terlebih dahulu kami berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana.